Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyambung teknik skor A Sains bahagian 2. Bagaimana cara hendak menjawab kertas sains dengan betul dan tepat. Pada kali ini saya akan memperkenalkan kepada anda bagaimana hendak menjawab soalan tujuan yang terdapat di dalam soalan sains kertas 2. Biasanya soalan ini terletak di bahagian B. Okay. Jadi untuk menjawab soalan ini ada beberapa formula tertentu dan ada beberapa perkara tertentu yang pelajar kena tahu untuk mendapatkan skrip jawapan yang sangat baik. Untuk mengetahui cara yang betul menjawab soalan sains, ada skema atau skrip jawapan tertentu yang pelajar kena tahu. Apakah skrip jawapan bagi soalan tujuan? Okey, jadi kat sini cikgu nak kenakan skrip bagi jawapan tujuan. Biasanya soalan tujuan adalah berbentuk seperti ini. Apakah tujuan eksperimen dijalankan? Jadi ayat skrip jawapan dia tu dia dah tetapkan dah. Kita tak boleh cipta ayat kita sesuka hati. Okey, untuk soalan tujuan kita perlu jawab begini ayat dia. Untuk menyiasat hubungan di antara pemboleh ubah manipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Jadi ayat skema ni atau ayat skrip jawapan ni, kalau jumpa je soalan tujuan, begini cara nak jawab dia. Pelajar hanya perlu hafal. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajar perlu mengenal pasti pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Jadi sebab itu bahagian pertama hari itu saya dah ajar bagaimana kita nak mengenal pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Kerana pemboleh ubah ini kita akan masukkan ke dalam skrip jawapan tadi. Di sini saya nak review kembali bagaimana kita nak kenal pemboleh ubah bergerak balas ataupun pemboleh ubah manipulasi di dalam setiap jadual yang diberikan. Biasanya mula-mula kita akan cari pemboleh ubah manipulasi dulu. Okey, di dalam soalan yang saya paparkan ini ada dua jenis bentuk. Satu soalan yang berbentuk graf dan satu lagi soalan yang berbentuk jadual. Di dalam soalan berbentuk graf ini, pemboleh ubah bergerak balas akan berada di bahagian kiri atas. Kemudian pemboleh ubah manipulasi akan berada di bahagian kanan bawah. Okey, jadi pemboleh ubah manipulasi bagi soalan graf ni ialah nama kelas. Pemboleh ubah bergerak balas bagi soalan graf ni ialah jumlah jualan tiket. Kita lihat soalan yang sebelah ni pula ialah berbentuk jadual. Untuk mengenal pemboleh ubah manipulasi di dalam jadual ialah ia akan berada di bahagian kiri atas. Okey, iaitu bilangan guli. Kemudian pemboleh ubah bergerak balas akan berada di bahagian kanan atas, iaitu jisim guli. Maka pemboleh ubah manipulasi yang kita dapat ialah bilangan guli dan pemboleh ubah bergerak balas yang kita dapat ialah jisim guli. Jadi, bila kita dah dapat pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah manipulasi ini, kita akan masukkan ke dalam skrip jawapan tadi. Mari kita lihat macam mana kita masukkan ke dalam skrip jawapan tersebut. Untuk langkah yang ketiga, setelah kita perolehi pemboleh ubah manipulasi tadi dan pemboleh ubah bergerak balas tadi, kita perlu masukkan ayat. Ayat tahu? Kita masukkan ayat pemboleh ubah manipulasi dan ayat pemboleh ubah bergerak balas itu tadi dalam skrip jawapan. So, bagaimana kita nak masukkan? Kita akan lihat seterusnya. Di sini diberi contoh pemboleh ubah manipulasi ialah bilangan guli, pemboleh ubah bergerak balas adalah jisim guli. Kemudian kita masukkan ke dalam skrip jawapan.
Biasanya, pemboleh ubah manipulasi kita letakkan di bahagian hadapan dan pemboleh ubah bergerak balas kita letakkan di bahagian belakang. Untuk lebih faham, cuba kita lihat gambar rajah ini. Bagaimana kita masukkan pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas di dalam skema jawapan. Bilangan guli adalah pemboleh ubah manipulasi, manakala jisim guli adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi saya susun pemboleh ubah manipulasi di bahagian hadapan, pemboleh ubah bergerak balas di bahagian belakang. Maka dia akan menjadi satu ayat yang lengkap. Okey, untuk keselamatan dan ingatan kepada pelajar-pelajar, bagi skema jawapan sains, anda perlu susun pemboleh ubah manipulasi dahulu dan pemboleh ubah bergerak balas perlu berada di bahagian belakang. Kerana kebanyakan skema jawapan adalah lebih selamat jika pemboleh ubah manipulasi diletakkan bahagian hadapan dan pemboleh ubah bergerak balas diletakkan di bahagian belakang. Di sini kita boleh lihat hasil skrip jawapan yang kita perolehi setelah kita masukkan pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas dengan berhati-hati. Jadi inilah dia hasil jawapan dia, iaitu untuk menyiasat hubungan di antara bilangan guli dengan jisim guli di akhir eksperimen. Untuk ayat yang berwarna hitam ni, iaitu untuk menyiasat hubungan di antara dengan ayat dengan dan di akhir eksperimen ni, pelajar kena hafal. Okey. Pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas ini, dia akan berubah mengikut soalan. Okey. Jadi jangan lupa study semula, perhatikan betul-betul semula apakah dia pemboleh ubah manipulasi, apakah dia pemboleh ubah bergerak balas. Masukkan berhati-hati pemboleh ubah manipulasi di bahagian hadapan dan masukkan berhati-hati pemboleh ubah bergerak balas di bahagian belakang dan anda akan dapat jawapan yang berkualiti. Selamat mencuba. Jangan lupa like and subscribe.